Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Angah dari Angah Story. Sebelum kita memulakan bicara kita pada hari ini, kita sedekahkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Angah cukup gembira pada hari ini sebab Angah dapat berjumpa lagi korang, dipanjangkan umur bersama lagi dengan semua penonton-penonton Angah Story. Walaupun channel Angah ni baru nak naik sebab tu Angah nak harapkan kepada siapa yang baru saja singgah di channel ini, tolonglah subscribe dulu, tekan tombol warna merah tu, tekan tombol loceng dan tekan butang all. Sebab kalau korang tak tekan butang all, kalau Angah ada cerita-cerita terbaru atau video-video terbaru, korang takkan dapat tahu punya. Sebab tu kalau tekan butang all tu untuk dapatkan notifikasi sekiranya ada video-video terbaru. Angah sebenarnya dapat satu cerita daripada seorang rakan Angah. Rakan ni memang rakan baik jugalah. Jadi dia sebenarnya dah lama nak bagi cerita ni. Tapi asyik tertangguh. Sebab apa tak tahulah benda tu. Macam dia nak bagi tak dapat. Macam itu. Akhirnya hari 2-3 hari lepas lah, dia dapat buatkan satu voice note. Sebenarnya Angah rancang nak call dia pada malam ini untuk teruslah bagi cerita apa kisah yang dilaluinya tu. Katanya satu kisah yang sangat-sangat menyeramkan. Tapi kita tak tahu kisah yang menyeramkan macam mana. Sebab kisah yang kadang-kadang pada kita seram tapi pada orang lain biasa-biasa je. Pada Angah, apa saja kisah yang orang lalui itu, kisah-kisah yang agak mengerikan ataupun menyeramkan tu, pada Angah tetap seram. Walaupun kadang-kadang mungkin level dia tak sampai kepada tahap yang mana sangat-sangat menyeramkan. Tapi cukuplah bagi Angah. Sebab Angah ni bukannya seorang yang mempunyai kebolehan atau kelebihan untuk melihat sesuatu. Ataupun ni orang kata dibukakan hijab. Sebab Angah ni orang biasa, tak ada apa-apa kelebihan pun. Dan Angah sekarang ni dapatkan kisah-kisah daripada kawan-kawan yang melalui kisah-kisah yang menyeramkan ini. Jadi malam ini Angah nak bawakan pada korang semua satu kisah yang boleh tahan juga seram dia. Tapi tak tahulah pada orang lain, mungkin pada orang lain dia kurang seram. Kisah ni sebenarnya berkisar di Fraser Hill. Kepada sesiapa yang memang ada pengalaman di Fraser Hill, Angah rasa memang korang akan tahu banyak sangat cerita-cerita yang agak creepy daripada Fraser Hill ni. Angah sendiri tak pernah pergi Fraser Hill. Ni betul Angah cakap, tak pernah pergi langsung, tak pernah sekali pun pergi ke Fraser Hill. Tapi bila Angah dengar cerita daripada kawan ni, Angah pun rasa macam meremang bulu roma. Okey, Angah tak nak buang masa. Jom kita dengar voice note yang diberi oleh kawan Angah yang diberi gelaran Joy ni. Orang panggil dia Joy. Okey? Joy, kita teruskan dengan kisah Joy ni. Okey? Okay, dia cerita pasal Fraser Hill yang kau nak tu lah, yang kau nak tahu tu. Benda ni berlaku tahun 2012. 2012 bulan 11, bulan November, 3 hari bulan. Okay, 3 hari bulan. Masa tu adik ipar aku dia dapat term contract di BKL cerita dia. Tahun 2012 ni second term. Okay, tahun 2011 yang first term. Kalau nak tahu, tahun 2011 ni kita buat kerja tour naik siang malam tau. Tour naik Fraser Hill, tak ada apa berlaku, tak ada benda. Macam biasa je. Kita buat kerja siang malam apa semua kan. Masa tu boleh kira lebih 8 jam lah kerja lah, sampai malam lah. Masa tu tahun 2011. Sebab dia nak rushing kan, nak cantik kan, pasal dia punya bos nak datang lah apalah. Jadi tahun 2011 tu buat kerja, sampai orang sana pun ada bagi nasihat. Dia kata kalau buat kerja sini hati-hati sikit, kata banyak benda-benda pelik boleh berlaku kata. Jadi aku, adik ipar aku pun semua dengan pekerja Indo semua ambil dengar nasihat ni tu lah kan. Sebab kita orang ni bukannya boleh buat benda-benda yang di luar jagaan. Sebab Indo kan, budak Indo ni pun ambil kerja kat rumah. Macam aku dengan adik ipar aku kalau buat kerja tu kadang balik malam boleh balik apa semua kan. Okay, nak jadikan cerita tahun 2012 tahun 2012 bulan November, 3 bulan hari Sabtu.
tak salah aku Sabtu. Okay. Masa ni kita nak hantar barang. Nak hantar barang pergi ke atas lah, Fraser Hill. Nak hantar kata Fraser Hill, nak bagi budak-budak buat kerja. Masa tu kita setting barang dekat kedai hardware. Daripada pagi tu sampai tengah hari tu lah. Aku tak tahu apa. Masa tu kita buat pasir. Nak buat pasir, simen, macam ada barang lagi lah. Banyak lagi lah. Memang kau berat lah masa tu. Pakai lori. Kita pakai lori Roro masa tu lah. Lori Roro kau tahu kan? Lori Roro yang jenis kontraktor satu sewa tu, yang ada boleh apa, boleh buat bawa sampah, bawa batu lah apa kan. Okay. Lori tu kita pakai bawa dari atas. Masa tu kita daripada KL sampai Kuala Kubu pukul 4.30. Jadi 4.30 kita sampai Kuala Kubu sampai Kuala Kubu. Jadi kita orang jangka, aku dengan adik ipar aku cakap 4.30 kita sampai atas pun 1 jam lah, lebih setengah kita sampai ni. Okay lah, sebab kita orang target ni kalau barang berat bawa lori sejam kita sampai. Okay. Daripada Kubu tu, Kuala Kubu tu kalau kau lalu kau mesti nampak empangan yang besar dia yang belah kiri tu kan. Kalau nak menghala ke Presiden, kau nampak empangan dia. Kau jalan depan sikit, berapa selekor pun aku tak tahu, nanti kau nampak mini waterfall dia. Ada mini waterfall dah. Okay. Mini waterfall ni bagi kita orang ni, kalau nampak mini waterfall daripada Presiden nak balik, maknanya dah dekat dengan empangan. Kalau kita orang daripada empangan nak ke tu waterfall, maknanya kita orang tahulah jarak lah, maksudnya jarak macam berapa minit jarak antara sini ke sana, sana ke sini lah, kita tahulah. Okay. Masa tu aku berdua dengan adik ipar aku lah jalan hantar barang semua, laluan Kuala Kubu. Kau tahu Kuala Kubu kan, selekor dia macam mana, lagi tajam daripada Genting Highland lah kan. Okay, jalan selekor sampai ke atas. Sampai atas tu sempang nak naik ke betul-betul Fraser Hill belah kiri. Kau tahu laluan kan, dulu masa kita orang buat kerja tahun 2011, laluan ni dia satu laluan ni dia 2 hala. Boleh naik dan boleh turun, tapi nak naik dan turun ni ikut time. Bukan suka naik je. Tapi masa tahun 2012 kita buat kerja, dah jadi sehala. Yang belah depan ni untuk naik, jalan belakang untuk turun. Jadi jalan belakang ni, kalau kau turun daripada belakang, kau jumpa Sepang 3, belok kiri tu jalan nak ke Rauk, kanan kau balik ke Kuala Kubu. Tu jalan belakang. Okey, jalan belakang. Okey, jalan sana. Okey. Masa tu kita orang sampai, kita orang naik ikut jalan ni lah, jalan depan lah. Jalan sana kan, tak nak tunggu time lah. Jalan sampai atas 5.30. Memang gam lah, sejam lah. Okey, sejam sampai sana. Sampai sana, panggil budak Indon aku semua, turunkan barang. Jadi aku dengan adik ipar aku pergi lepak je, pergi kedai, makan ke apa semua. Sambil makan tu, adik ipar aku cakap, kita tak payah balik lah. Kita balik hari besok je lah. Pasal besok Ahad, tak ada benda nak buat, tak payah rushing sangat. Aku pun setuju lah, tak payah balik lah. Jadi kita orang lepak lah, makan apa semua. Jadi masa tengah-tengah makan tu, adik ipar aku dia boleh start bercerita lah. Minggu lepas ke seminggu tu, aku lupa lah, seminggu ke 2 minggu tu lah, ni cerita lama aku tak ingat. Tapi dia kata masa tu dia naik dengan adik dia malam, bawa hantar barang. Aku tahu cerita tu, yang dia pergi naik atas Fraser Hill dengan adik dia, tapi dia tak cakap cerita di sebaliknya. Cerita di sebaliknya tu, dia kata masa dia daripada Kuala Kubu naik ke atas, belum sampai Fraser Hill Sempang tau, ni jalan Kuala Kubu lepas waterfall apa semua. Dia kata tengah lalu selekor, lampu lori tu tersulur satu lembaga tu. Dia tak takut lah, dia kata rupa macam orang. Okay, macam orang. Bila macam orang tu, okey lah, mungkin dia ingat macam orang asli, sebab kawasan tu banyak orang asli, kerana malam-malam keluar pergi pikat burung lah apa kan. Okey lah. Tapi yang pelik tu, orang tu tak berselipar, tak ada pakai kasut. Lepas tu dia berjalan, tangan dia sambil macam menari tau, macam menari gamelan. Adik ipar aku dengan adik dia tengok je orang tu. Masa nampak tu, okey, masa nampak tu dia macam face to face tau. Adik ipar aku nak naik, dia nak turun. Dia tersempak dengan dia. Tangan dia macam gamelan something lah kan, dia joget. Lepas adik ipar aku dengan adik dia tengok, mungkin orang lah kan. Tapi dia rasa agak pelik kat situ lah, pasal orang tu macam menari, macam gamelan. Dia kata kalau orang asli kat situ, kalau nampak ada motor parking tepi malam-malam,
Biasa dia orang pergi berburu, pergi pikat burung ke apa kan. Tapi time tu dia lalu tu macam something lah kata. Dia kata something, tapi dia kata take note gitulah kan. Dia kata nampak gitu, okey lah. Dah faham lah, okey naik atas. Naik atas sampai macam biasa, okey sampai tidur, dia orang tidur sana lah. Okey lah, cerita dia habis tu. Jadi pada aku cakap dengan dia, Di, kenapa bila kita dah kat atas ni kau nak cerita benda macam ni? Kenapa kau tak kat bawah kau tak cerita? Dia kata, alamak, aku nak ke cerita lah, nak bagi aku. Dia kata aku lupa nak cerita dengan kau. Dia kata, okey lah, tak apalah, kau dah cerita dah, bagi aku dengar macam tu, okey lah. Okay, aku pun sambung makan apa semua. Lepas tu tiba-tiba dapat satu call. Aku dapat call, bapak mertua aku call, bapak si ni lah, adik ipar aku lah. Dia telefon, dia cakap aku, malam ni kena balik. Dia kata pasal besok ada appointment nak jumpa dengan technician di BKL, nak tengok kerja baru. Ahad, kembali Ahad pagi nak jumpa, pada besok lah. So aku tengok, okey, aku cakap aku dengan bapak mertua aku, okey bah, nanti kita balik lagi. Aku cakap dengan adik ipar aku, Di, malam ni kita kena balik ni, besok nak jumpa technician. Dia tengok muka aku tengok muka dia. Okey lah. Pasal mungkin dia dah cerita tu, dia macam menyesal cerita pun dia kan. Pasal, tapi bagi aku pun dengar macam dah tak sedap lah kan. Pasal dia cerita macam benda yang tak sepatutnya. Kau cerita benda tu, kau tersulur, kau nampak orang tu kan. Jadi okey, habis makan tu kita orang pergi ke tempat Indo tu lah, tempat rumah rehat di BKL tu. Tempat budak Indo tu turunkan barang-barang apa semua. Kita orang dah suruh dia turun apa semua. Lepas tu balik gerak. Masa tu dah siap barang diorang turunkan tu dalam pukul 9 lah. Pukul 9. Sebab diorang ni habis kerja pukul 5, pukul 6 sorry, pukul 6. Jadi diorang lepas tu diorang rehat jap, makan-makan dulu. Pukul 7 lepas maghrib tu diorang sambung turunkan barang daripada lori lah. Jadi pukul 9 siap. 9 ke 9.20 kita orang daripada atas. 9.20 atas, turun ikut jalan belakang. Ikut jalan belakang ni, kalau kau lalu nanti kau nampak ada sekolah apa semua lah. Sepanjang jalan di belakang ni turun ke bawah, nak ke sampai Sempang 3. Sempang 3 yang aku cakap, kalau kiri belok ke Raub, kanan pergi Kuala Kubu. Sepanjang turun tu tak ada apa berlaku. Okey, steady. Bila kita nak ke Kuala Kubu kanan, belok kanan, kau turun ada banyak, lebih daripada 10 selekor lah. Lepas 10 selekor je, tiba-tiba ada satu daun kering tiba-tiba jatuh daripada atas. Ngam-ngam lah tu dia jatuh, kena kat lampu lori depan tu. Masa dia jatuh nak kena tu, adik pun aku boleh tegur pula. Besar je daun ni dia. Memang besar lah tu. Daun tu memang besar dia, memang macam boleh tutup muka kita lah. Aku cakap kau, okay, bila dah tegur macam tu, okey lah, mungkin daun lah. Aku fikir daun, tak apa lah, daun. Lepas selang beberapa minit tu, tiba-tiba ada satu kabus. Ada satu kabus tu. Kabus tak tebal tu, tak tebal, nipis pun tak tipis, tapi kabus lah. Tapi kita orang fikir macam pukul 10 tu, pukul 9 lebih tu mungkin dah sejuk kawasan tu, mungkin ada kabus lah kan. Jadi adik ipar aku lalu lah kabus tu, takkan nak break pula kan. Lalu je kabus tu, selang beberapa minit keluar, maksudnya keluar daripada kabus tu lah. Kabus tu agak panjang jugalah bila lalu tu. Lepas kabus tu, jalan yang kita orang lalu ni, jalan dia bertukar jadi buruk tau. Jadi buruk, jadi hodoh lah, buruk. Macam dia punya ke berlumut, jalan dia macam buruk, ada daun-daun bersepah. Lepas tu pokok-pokok yang kita orang lalu ni, biasa pokok ni cantik, dia dah macam ada orang dah trim kan. Tapi pokok ni macam dia dah rapat tau, kiri ke kanan ni macam rapat, macam dah jadi awning tau, tutup. Lepas tu berjuntai-juntai semua. Lepas tu keadaan bintang tak ada, bulan tak ada. Kau bayangkan, bulan bintang tak ada, harapkan lampu lori, kalau tutup lampu lori habis gelap lah. Kau bayangkan, masa tu kita orang dah tengok lah. Adik ipar aku tengok aku tengok dia. Okey, kita diam lah, tu jalan lah, buat bodoh. Mana dia faham, aku pun faham lah. Aku nak cakap dengan dia macam tak payah cakap diam kan. Dia pun dah faham, dia tengok jalan dah tahu lah, dia macam jalan ni ya. Masa jalan tu, okey lah, kita orang ingat kat bawah tu sekejap lagi sampai lah. Biasa kalau kita orang bawa barang daripada bawah macam tadi, pukul 4.30 sampai kata 5.30, contohnya 1 jam. Okay. Mungkin kita turun ni pasal tu bukit, tak ada bawa barang, sekejap lah kan, mungkin dalam setengah jam ke 40 minit sampai lah. Tapi ni cerita
Jalan ni panjang gila bro rasa. Dekat sejam lebih bro, dekat 10 lebih tak sampai bawah, kau bayangkan. 10 lebih tak sampai tu. Ha. Mini waterfall pun tak jumpa tau. Kita orang mak kalau jumpa mini waterfall depan tu berapa selekor, berapa minit nampak empangan Kuala Lumpur. Tapi tak ada. Jauh gila perjalanan, lambat gila. Kau bayangkan, jauh jalan dia dah lah kotor, berlumut. Lepas tu keadaan gelap gila, gelap gelita, gelap dia macam kau duduk dalam bilik tau, bilik gelap yang tanpa cahaya tau. Tanpa cahaya. Kau bayangkan betapa gelapnya. Jadi kita orang jalan. Ada sekali tu adik ipar aku cakap dia terdengar ada orang bernyanyi dalam lori tau. Aku cakap siapa pula bernyanyi? Aku tak dengar, kata ada, aku dengar suara sayup-sayup. Aku cakap dia ni alamak kenapa lah time ni kau sebut-sebut benda pelik-pelik kan. Jadi aku pun okey lah, dengar lah, diam lah. Lepas tu dia pun bawa macam biasa, bawa dah tu bukit kan, taklah speedy sangat, taklah slow sangat. Pasal lori kosong nak cepat tu kan. Jalan tak sampai. Wah, adik aku dah lain macam kan. Aku dah lain macam. Aku gila time tu cakap kau. Macam kita berada di dunia lain lah. Tapi aku tahu memang kat dunia lain pun dia semacam ni kan. Sampai di aku cakap apa lah, tak boleh jadi ni dekat 1 jam tak sampai ni. Dia suruh aku azan. Aku azan lah, azan naluri, azan biasa lah. Sekali azan tu, dah habis azan tu, selang beberapa minit jumpa balik kabus yang mula-mula kita orang jumpa kat atas. Aku pun tak tahu atas mana atas, ya ke tidak atas, ataupun aku pusing kat kawasan yang sama ke. Nampak kabus tu, adik ipar aku dah mula bercarut dah. Cakap celaka tu, jumpa lagi kabus ni. Bila masuk kabus tu, kau bayangkan masuk je kabus tu, tiba-tiba depan kita orang ada kereta. Adik ipar aku tengah bawa laju, tiba-tiba ada kereta terus break dekat kau. Break, emergency break, tiba-tiba break. Kalau tak break tu berdentum lah. Kau bayangkan daripada atas kita orang turun bawah tak ada kereta tau. Tak ada kereta. Turun daripada atas Kuala Lumpur ke bawah tak ada kereta. Masuk kabus tak ada kereta juga, jalan dah buruk. Jumpa kabus, keluar kabus ada kereta tiba-tiba. Kau bayangkan. Tapi bagus lah jumpa kereta tu. Jumpa kereta tu je, tiba-tiba jalan dia jadi jalan asal. Bersih. Pokok cantik, diteri apa semua cantik bersih. Jalan turun sikit tu nampak empangan. Tapi yang pelik je tu aku tak jumpa waterfall mini waterfall tu yang ada kita punya landmark, tak jumpa. Tahu-tahu dekat dah sampai dekat tu, dekat Kuala Kumpul yang empangan tu, kau bayangkan. Masa kita dalam perjalanan tu lah, luar sampai kat empangan tu je, dah lega lah. Tu bercerita dengan ipar aku, kat kita ni dah sampai masuk alam dia ni mesti ada something ni ya. Agaknya kita bercerita pasal benda tu tadi orang tu ke, atau dia mak kita ke kan? Dia dah ingat benda kita, tak tahu kan. Tu adik ipar aku cakap tu mungkin ada time tu dia rasa kita nak kenakan kita, mana tahu kan. Jadi masa kita orang balik tu, nak balik KL tu, dalam perjalanan tu lah, tiba-tiba mak aku call, bini aku call. Dia call, dia tanya kita orang kat mana, okey ke? Okey lah, on the way balik lah. Kita kenapa lama sangat? Dia kata dia telefon si budak Indo kat atas. Dia kata dah turun dah pukul 9 ni. Dia kata okey, kalau aku nak tahu kalau kita pakai phone ni ikut jalan Kuala Lumpur, line ada tau, line telefon ada. Tapi bini aku cakap dia call nombor aku dengan nombor adik dia tak dapat. Mungkin aku dengan adik ipar aku ni mungkin dah masuk ke laluan tu lah, kata kat dunia tu, mungkin lain tak dengar. Bini aku cakap, dia kata hati tak sedap, tiba-tiba tu dia call tu, dia kata. So aku cakap panjang cerita dia lah. Aku cakap panjang nanti balik je aku cerita lah kan. Tapi cerita yang aku pelik ni, masa perjalanan balik tu, aku tak jumpa lah waterfall yang aku cakap mini waterfall yang biasa kita orang jumpa kat Selekor tu lah. Yang pelik tu lah. Lepas tu kabus tiba-tiba, kabus tebal tiba-tiba ada. Lepas tu jalan gelap gelita, buruk, berlumut. Bintang bulan pun tak ada, gelap gelita lah, gelap tanpa cahaya. Lepas daripada kabus tu tiba-tiba ada pula kereta muncul tiba-tiba. Ngam-ngam keluar kabus ada kereta. Benda pelik. Lepas tu yang part yang paling best, adik aku dengar ada orang menyanyi sayur dalam lori. Aku pun tak tahu siapa nyanyi sebab aku tak dengar langsung. So moral of story cerita ni, Perzih ni alam gaib tu betul, bunian tu betul. Jadi kita ni tak payahlah cakap besar dalam lautan, walaupun kawasan tu yang dimajukan. Maknanya mungkin adik ipar aku ni ada lah, dia cakap something ke kan.
Jadi polis kadang-kadang dia suka cakap begah-begah juga. Tapi yelah, dia tak kena, mungkin time tu kena lah dengan aku sekali. Jadi kita beringat lah lepas ni kan. So bila kita orang dah kena tu kan, selang beberapa hari kita naik lagi tau, pergi Frenzy Hill. Naik lagi Frenzy, tapi time ni siang. Maknanya kita pergi siang, balik pun siang. Tak ada tunggu lah. Kalau kita pergi, kalau boleh pukul 8 tu dah start keluar dari KL, apa pun setting barang tu, pergi sampai Frenzy tengah hari tu balik. Tak ada tunggu malam-malam ni lah. Sebab kita dah serik kan, dah kena sekali tu, takut lah. So bila sampai sana, kita jumpa lah in charge yang di BKL tu. Jumpa in charge KL, lepas tu jumpa in charge polis yang kat situ. Orang cerita lah apa yang berlaku, apa semua. Orang cakap diorang pun ada juga kena-kena macam tu, tapi tak adalah kena macam masuk kawasan yang macam kita orang kena. Dia kata kena macam kadang-kadang diorang naik motor. Polis ni kadang-kadang diorang ni kadang bila Kuala Lumpur punya stesen panggil, diorang kena turun tau kadang-kadang naik motor. Kadang diorang cakap lah, kadang bila naik motor je ada lah yang menumpang belakang, kadang dia rasa tapi buat bodoh lah, pasal diorang dah biasa dengan benda-benda tu kan. Tapi diorang cakap lah, yang in charge DPK cakap kawasan Frenzy sini memang keras, memang ada perkampungan budian kat sini. Kata lah kat situ lah. Tapi kita buat tak tahu lah, pasal ni pun kawasan dia. Kita maju macam mana pun kawasan dia, dia dah lama kat situ dia tak. Tapi yelah, kita kena alert lah benda ni kan. Tak boleh cakap besar apa semua kan. Tapi ada satu polis tu ada cerita tau, dia kata ada sekali tu ada kereta masuk gaung tau, ngam-ngam nak sampai ke Pekan Fraser Hill ni, nak sampai dekat tempat tower jam nak masuk dia tu. Kereta ni masuk gaung, orang yang drive tu meninggal. Jadi hari pertama yang jatuh tu, polis keluarkanlah mayat dia, ambil barang-barang bangsa apa semua, simpan lah kan, termasuk kunci kereta semua disimpan. Nak pergi waris apa semua kan, jadi kes kan, mayat keluarkan. So bila besok dia pula, polis cakap dia datang lah dengan lori crane nak tarik kereta tu kan, nak tarik kereta tu keluar daripada gaung. Kau bayangkan part yang paling best dia kata masa tarik kereta tu, enjin kereta dengan radio kereta bunyi. Enjin kereta start, radio pun hidup. Kau bayangkan, kunci tu polis dah simpan dah dekat balai, dekat office tu simpan. Kau rasa, kau bayang macam mana? Seram kan. Ada satu lagi cerita pula. Yang dia cerita ni kan, yang ni yang cerita dengan aku, yang first pasal accident tu polis. Yang second ni ada makcik yang orang lama duduk situ lah. Dia cerita apa tau, ada pengunjung pengunjung tak tahu mungkin saudara dia ke apa ke, dia lalu Kuala Lumpur, lalu situ waktu tengah hari tu pun agak sunyi kat sebenarnya. Dia cakap masa dia lalu tengah hari tu, dia nampak sekumpulan tau, ada satu geng orang tak tahu berapa orang lah, dia tengah macam mengusung keranda. Tapi dia kata bukan keranda, bukan usung keranda, macam dia usung macam satu buluh kiri kanan, lepas tu macam ada kain tu lah, macam ada ambil buah gitu lah. Dia fikir mungkin orang asli ke apa, orang situ kan. Tapi yalah, dia macam siang, apa nak takut kan. Tapi yang part yang paling best bila dia lalu dekat sekumpulan tu, maksudnya orang tu nak ke atas jugalah, sama nak ke Frenzy, dia pun nak ke Frenzy. Bila dia lalu orang dekat tepi tu, kau tahu apa yang paling best? Dia kata muka orang yang masing-masing tu, muka kumpulan tu, muka-muka dia orang semua tak sempurna. Macam apa tau, tak sempurna macam mana? Hidung, kening, mata, mulut bukan dekat tempat yang sebetulnya. Kau rasa? Maksudnya kening tu kat tempat lain, bukan dekat dahi macam ni. Hidung bukan tengah, bukan. Mulut bukan dekat situ. Mulut dekat tempat lain. Telinga dia bukan dekat situ. Kau rasa macam mana? Gila lah. Tu dia cerita. Itulah cerita yang aku nak beritahu kau. Cerita dia, kalau kita berada kat Fraser Hill ni, kena berhati-hati lah kan. Okey, itulah dia kisah daripada Encik Joy. Angah rasa ini satu kisah yang sangat-sangat luar biasa, yang memang tak semua orang boleh dapat rasakan benda yang macam itu. Cik Joy dengan adik ni dah masuk dah masuk ke satu alam lain yang kita boleh anggap satu alam yang gaib. Maknanya bukan di alam kita. Sebab dia kata jalan yang biasa dilalui adalah jalan yang bersih, pokok-pokok yang diurus dan sebagainya. Tapi bila dia masuk ke kawasan itu, pokok-pokoknya tak terurus, keadaan sampah sarap, daun-daun yang memang banyak, dan jalan yang agak kotor, berlumut dan macam itu. Apa perasaan korang? Jalan dia pula tu gelap guys. Dia kata bulan dan bintang pun tak nampak. Memang segelap-gelap malam macam itu.
Apa yang dia boleh nampak hanya melalui lampu lori dia saja. Korang bayangkan perasaan dia macam mana. Masuk ke alam tu dalam jangka waktu yang agak panjang juga. Pada Angah, itu satu situasi ataupun satu pengalaman yang sangat-sangat menakutkan. Moral of the story, kalau kita berada di satu-satu kawasan itu, macam Encik Jo kata, jaga perkataan kita, jaga lisan kita, jaga kelakuan kita, tingkah laku kita. Sebab kita ni berada di satu kawasan di mana makhluk-makhluk di situ dah menetap dah lama dah. Kita ni hanya orang yang mendatang. Walaupun pembangunan dah dilakukan, kemodenan dah ada kat situ, tapi ingat bahawa kita ni hanya orang yang mendatang dan hanya menumpang kat situ. Jadi kisah-kisah yang ditambah oleh Cik Joy ni di akhir tu memang menunjukkan bahawa Fraser Hill ni bukan satu tempat yang kita boleh buat main-main. Memang satu tempat yang agak keras, yang memang ramai yang kata kat situ daripada orang-orang yang lama dekat situ memang mengatakan tempat ini ataupun kawasan Fraser Hill ni memang sangat-sangat keras dan kena jaga ataupun kena berhati-hati. Korang suka tak dengan cerita ni? Kalau korang suka dengan cerita-cerita macam ini, korang komen dekat bawah apa lagi yang korang mahukan. Dan Angah harapkan kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel Angah ni, Angah harapkan korang subscribe dulu. Tekan tombol warna merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all. Jangan lupa tekan all, sebab bila kita tekan all, korang akan dapat video-video terbaru daripada channel Angah Story. Okey, Angah rasa cukuplah video kita pada kali ini. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.